Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama untuk kita teruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung kitab As-Sayd wa Dzabaih. Kebetulan sebagian para ulama letakkan Adhahi diletakkan dekat kitab haji, kan, jadi sambung lepas haji seperti Adhahi dan juga akikah. Tapi dalam buku kita belajar diletakkan belakang, dalam kitab As-Sayd wa Dzabaih, ujung tu diletak kitab Adhahi, mana udhiyah, sembelihan pada hari kurban, dan juga tentang akikah yang ada kaitan dengan az-zabh wa az-zabh, penyembelihan. Tapi kita penyembelihan yang digalakkan, penyembelihan biasa untuk kita makan. Tapi penyembelihan yang ibadat, dia ada bentuk dia. Tapi kalau kita buka kitab fiqh yang lain, ada separuh tu letakkan tajuk al-Adhahi dan akikah ni diletakkan pada belakang kitab haji. Dia lepas manasikul haji. So dia termasuk sebahagian benda tersebut adalah manasikul haji, atau berkaitan bulan haji. Lepas tu satu lagi tu iringan, itu akikah yang kita nak bincangkan hari ni, insya-Allah. Lepas tu habis nanti kita akan masuk berkenaan dengan bab yang baru. Baik. Oleh kerana buku yang kita belajar satu muka je, penjelasan tak banyak. So kita buka je buku Perfect Muyassar. Baik. Al-babus sabi', bab ketujuh, fil aqiqati, berkenaan akikah, wa fihi masail, padanya beberapa masalah. Okey. Ada benda tajuk yang kita kena ingat, tajuk ni. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama, atau masalah yang pertama. Ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waqtuha. Pengenalan akikah, hukumnya dan juga waktunya. Pengenalan akikah, apa itu akikah? Akikah, kan? Hukumnya dan juga waktunya. Pertama, ta'riful aqiqati, ta'rif akikah. Al-aqiqatu lughatan mushtaqqatun minal aqi wa huwa al-qat'. Akikah ni dari segi bahasa dia derive, dikeluarkan kalimah akikah daripada aqqa. Al-aqu, itu maksud dia apa? Al-qat', potong. Wahia, dan kalimah aq ni atau apa dilafazkan pada asalnya fil asli ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud, kepada rambut yang pada asalnya pada rambut yang berada pada kepala anak yang dilahirkan, hinal wiladah, ketika dilahirkan anak tersebut, rambut yang daripada dia dipanggil al-aqu. Jadi memotong benda berkenaan dan buang benda tersebut, termasuk di antara benda-benda sunnah lah ketika awal. Tapi nama begitu dikatakan lafaz tersebut, itu maksud asal dia. Asal dia potong atau juga dilafazkan kepada benda yang rambut yang nak dibuang tu daripada kepala budak tersebut. Wa syar'an, dan syarak, ma yuzbahu lil mauludi yaumi sabi'ihi inda halqi sya'rihi. Itu pada syarak ialah apa yang disembelih untuk anak yang dilahirkan pada hari ketujuhnya ketika pencukuran rambutnya. Bila cukur rambut dia, sembelih bagi pihak dia. Itu jadi ada kaitan dengan tajuk akikah tadi, kan? Wahya ma yuzbahu lil mauludi yaum sabi'ihi inda halqi sya'rihi. Wahya min haqqil waladi ala walidihi. Dan ni perkara ni adalah hak anak ke atas bapak dia. Maksudnya kalau bapak dia mampu untuk laksanakan, maka dia kena laksanakan. Akikah ni maknanya hak bapak, bukan hak orang tu. Bukan hak anak tersebut. Hak yang bukan hak bapak tu kena buat kalau dia tak buat dosa, tak. Anak tu punya hak ke atas bapak. Benda yang bapak tu kena tunaikan. Tahu apa? Antaranya beri nama, antaranya buat akikah untuk anak dia. Ya. Penyembelihan pada hari ketujuh ketika pencukuran rambut anaknya. Dia kena buat benda tu. Okey, itu akikah dipanggil. Kedua, hukmul aqiqati, hukum akikah. Apa hukum dia? Al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Akikah ni sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, sunnah yang digalakkan. Li hadis Salman ibni Amir ad-Dabbi, kerana hadis Salman bin Amir ad-Dabbi, ya.
yang diriwayatkan oleh Bukhari, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu, ma'al ghulami aqiqatuhu, berserta dengan anak lelaki tu, mana anak yang dilahirkan tu, bukan perempuan, lelaki perempuan lah, ghulam ni boleh kena dua. Aqiqatuhu, akikahnya, mana apa yang disembelih bagi pihak dia pada hari ke-7 umur dia ketika cukur kepala dia. Okey. Fa'ahriku anhu dama, maka tumpahkanlah bagi pihaknya darah, itu darah binatang sembelihan tersebut. Wa amitu anhu adza, dan jauhkanlah atau bersihkan daripada dia kotoran. Mana ni? Yang rambut yang atas tu buanglah. Yang mula yang dilahirkan bersama dengan kelahiran dia, Nabi suruh buang. Maksud itu rambut yang pertama dalam kandungan, Nabi suruh dia buang. Kan kata, tapi kalau tukar rambut tu halus bagus, tak ada, buang. Itu rambut pertama tu kira disuruh buang. Jadi maksud dia, Nabi kata berserta dengan budak yang lahir tersebut ada hak apa? Hak akikah dia. Dan tumpahkanlah darah bagi pihak dia, dan juga hilangkanlah kotoran daripada kepala dia. Itu darah rambut yang asal yang ada bersama kelahiran dia. Itu yang dikeluarkan oleh Bukhari hadis tersebut. Wali hadis, dan juga benda ni ada sunnah muakkadah, wali hadis Samurah radhiyallahu anhu, kerana hadis Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, kullu ghulamin, semua anak ni rahinatun, tergadai ataupun terhutang, bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tudbahu anhu yaum sabihi, disembelih bagi pihaknya pada hari ke-7 lahirnya, wa yusamma, dan diberikan dia nama, wa yuhlaku ra'sahu, dan dicukur kepalanya. 3 benda yang kena buat, mana sembelih bagi dia, beri nama, dan juga cukur kepala. Tu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan juga Tirmizi, Nasa'i serta Hakim. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Nasa'i. Okey. Mana maksud dia, semua budak, semua anak, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Semua budak ni, semua anak yang dilahirkan tergantung pada akikahnya. Bergantung pada akikahnya. Rahinah, mana terhutang pada akikah dia. Tudbahu anhu, disembelih bagi pihak dia, yaum sabihi, pada hari ke-7 dia, wa yusamma, dan diberikan nama, wa yuhlaku, dan dicukur ra'suhu, kepala dia. Dicukur kepala dia. 3 benda tu kena buat. Kalau dia tak terbuat, nanti kemudian kita bincang. Kalau tak buat macam mana? Nanti kemudian. Walaupun ni sunat muakkad, kan? Bila kita sunat muakkad, kalau tak terbuat pun nak buat macam mana kan? Mungkin ketika tu kita jahil, tak tahu. Atau ketika tu kita tak ada duit. Ada orang tak ada duit kan? Lahir anak jantan semua. Lelaki-lelaki. Tahun depan lah untuk anak abang. Kita tak ada duit. Itu kita ada juga orang macam tu. Kadang-kadang masalah keprihatinan kita pada perkara tersebut. Benda lain mungkin kita buat, benda ni mungkin tak buat. Tajuk Wali hadis Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dan juga benda ni adalah sunat muakkad kerana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, man wulida lahu walad, barang siapa dilahirkan untuknya anak, fa uhibbu an yunsaka anhu, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa dilahirkan untuknya anak, fa ahabba, maka dia ingin, dia mahu untuk yansaku, berkaitan nusuk nasaka, nasaka yansuku, maksud dia nusuk, maksud dia belakang tu disebut menyembelih, maka dia nak menyembelih anhu bagi pihak anak tersebut, falyansuk, maka sembelihlah, mana bagus. Tak ada macam, takkanlah kita ni macam ketika anak lahir sembelih, kalau tak sembelih dia hari kan kita syukur Allah Ta'ala tak dapat anak pun patut bersyukur juga. Tak, bukan macam tu. Mana maksud dia, kita kata benda ni memang valid dalam agama untuk seorang tersebut menyembelih bagi pihak anak dia, jumlah yang kita akan sebut adalah untuk lelaki dan wanita, untuk anak lelaki, anak perempuan yang lahir, dia ada jumlah tertentu dia kena sembelihkan. Mana atas tanda penghargaan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dan dia adalah hak yang kita tunaikan bagi pihak anak kita. Tapi ialah masalah waktu nanti kita kata wa ma'nan yansuku yazbahu. Mana yansuku yazbahu, maksud dalam hadis berkenaan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Nasa'i. Okey. Jadi maksud dia daripada 3 hadis tadi kita baca, semua sekali menunjukkan bahawa ia adalah benda sunat yang digalakkan, yang digesa
Bila Nabi sebut benda tu, buatlah dan sebagainya, menunjukkan dia adalah sunat muakkad. Sunat yang ditekankan. Bahkan mungkin ada kata Nabi dulu pernah anak-anak dia Nabi buat untuk cucu dia. Anak-anak yang lain mungkin tak ada, wallahu alam. Tapi penting sekali yang kita tahu yang ini Nabi dah buat. Nabi dah buat dan bagi tahu arahkan. Kalau tak dapat dengan perbuatan, kita dapat dengan arahan. Tak dapat dengan perbuatan Nabi, kita dapat dengan arahan Nabi. So arah Nabi juga digalakkan. Ni kadang ada orang tu sibuk tentang perbuatan, dia tengok tak ada arahan. Macam Nabi pakai serban beria, ini sunat muakkad ni. Tak ada kaitan. Yang ini yang sungguh Nabi suruh buat, Nabi galakkan. Bahkan nyata dengan lafaz Nabi memang berkaitan tajuk kelahiran anak, bukan benda lain. Sehingga kita kata semua sekali adalah benda yang digalakkan. Okey. Baik, ketiga, waktu akikah. Waktu akikah. Bilakah waktu akikah? Yadkhulu waktu jawazi dhabhil aqiqati binfisali jami'il maulud min batni ummihi. Dia kata masuklah waktu harus, mana boleh, sah penyembelihan akikah dengan berpisahnya seluruh anak tersebut daripada perut ibu dia. Contoh macam kalau kepala je keluar, badan tak keluar lagi, jangan sembelih. Maksudnya dia keluar semua sekali budak tersebut daripada maulud, jami'ul maulud, mana seluruh badan anak yang dilahirkan tu min batni ummihi, daripada perut ibu dia. Terpisah semua sekali, maka masuklah waktu harus. Mana you can start. Sebenarnya tak semestinya pada hari ke-7. Mana benda tersebut boleh, boleh. Wa yastamiru waqtal istihbab ilal bulugh, dan berterusanlah waktu penggalakan sehinggalah dia mencecah umur balik. Pasal lagi dia bawah jagaan bapa tadi, maka berterusan dia boleh laksanakan bila masa saja. Walaupun kita kata dan illa, melainkan dia kata walaupun kita waktu tadi macam ittisak kan, waktu yang luas, illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yaumas sabi'i min wiladatihi, melainkan bahawa disunatkan an yu'aqqa, agar dia diakikahkan anhu oleh pihak anak tersebut, dipotong atau disembelih oleh pihak anak tersebut pada hari ke-7 daripada kelahirannya. Itu lebih sunnah, lebih sunnah daripada yang lain. Cuma kalau dia kata berterusan besar, cuma ada satu asal pada Aisyah radhiyallahu anha, dia buat kata 7, 14, 21. Lepas tu tak payah pun tak apa. Lepas tu tak payah pun tak apa. Dia kata. Okey. Jadi dia kata apa, dan dia kata apa? Pasal dia kata kenapa dia kata benda ni disunatkan ketika umur dia 7, dia kata li hadis Samurah kita baca tadi, bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-ghulamu, anak tu, seorang anak, murtahinun, terikat atau terhutang, tergadai, bi aqiqatihi, dengan akikah dia, dengan sembelihan dia, yang tuzbahu anhu yaumus sabi'i, jadi yang yaumus sabi'i, yang disembelih bagi pihaknya pada hari ke-7, wa yusamma, dan diberikan dia nama, wa yuhlaku ra'sahu, dan juga dicukur kepala dia. Cukup kepala dia, cukup cukup kepala tak susah pun sebenarnya, tapi kita cerita yang lain pasal kita bincang tajuk akikah. So maksud dia bila ikutkan daripada hadis ni, maksudnya 7 tu yang digalakkan. Bahkan berulang-ulang kali sebut dengan 7 hari ke-7. Hari ke-7. Ada para ulama bahaskan kenapa hari ke-7 bukan hari lain. Cuma benda ni kalau ikutkan daripada segi amalan, sejak zaman jahiliah macam tu orang buat hari ke-7. Tapi dia punya signifikan dia sebenarnya ada kaitan dengan tajuk ejen pembekuan darah budak tersebut hanya wujud lepas hari ke-7. Kalau budak tu dilukakan sebelum hari tersebut, mungkin dia mengalir tak berhenti-henti. Even khatan pun digalakkan lepas hari ke-7, bukan sebelum hari ke-7. Itu ada signifikan sikit lah. Tapi kita kata oleh kerana perbuatan tadi sebelum Islam lagi dah dibuat macam tu, hari ke-7, maka kita tak ada kacau. Macam even orang Yahudi pun pilih hari yang sama. So tak ada kita signifikan kita ini ijazul ilmi. Ijaz ni mesti mendahului apa sains ataupun amal-amal masyarakat. Kalau bentuk masyarakat dah biasa amalkan, dah dibuat, tak ada signifikan. Ada, cuma ada saja. Cuma kita kata kita buat ni kerana, dan kita pilih 7 sebab ia adalah wahyu hadis Nabi SAW. Wahyu daripada hadis Nabi SAW. Nabi ajarkan dia adalah wahyu. Maka kita buat kerana wahyu. Kenapa 7? Tak tahu jawapan. Stop situ. Kita kalau sebelum datang wahyu, sebelum datang nas, kita akan cuba reason. Kenapa. Tapi lepas datang nas, kita stop. Kita buat kenapa? Sebab nas kata. Kenapa tak 3? Kenapa tak 5? Kenapa tak 17? Kenapa tak 9? Sebab Nabi sabda. Imanan, kerana beriman dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, kita buat. Pasal mematuhi arahan Nabi tadi, itulah yang dikehendaki pada kita, bukan yang lain. Ya, jadi maksudnya kalau dia kata ikut pendapat ini, kata maksud boleh, okay. Dan kita tahu macam orang tu nak sembelih bagi pihak diri, dan dia kata benda tu sampai balik. Ada orang dah tua pun sembelih bagi pihak diri sendiri pun ada juga. Kecil dah abang tak akikah kan, akikah lah. Sebenarnya gulam. Kalau ada rojul tak ada dah.
Tak, ghulam ni budak bawah umur lah. Kalau dia kata budak yang dah besar tak ni. Bahkan perkataan ghulam ni tadi boleh kena pada apa? Budak yang sebelum balik. Yang sebab itu ada para ulama nyatakan dia sampai digalakkan sampai waktu balik. Boleh lagi dibuat. Tapi kalau dia kata tak dapat buat pun tak mengapa, kerana benda ni adalah digalakkan saja, sunat muakkad. Maka kita kata kalau kita nak buat pun kerana kita ada lebih duit. Dan juga sebagainya untuk buat bagi anak tersebut. Tak ada, tak apa, tak ada hal. Okey. Okey, baik. Tapi buat bisnes Ustaz. Bisnes lah kan. Nak sembelih pula dekat Mekah pula. Siapa nak akikah kat Mekah? Tak buat kan anak doa tak sampai gitu. Ya, mana ada. Aduh. Doa nak sampai. Okey, baik. Lagi makan lain pun tak apa. Baik, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah kedua. Miqdaru ma yuzbahu fil aqiqati. Kadar apa yang disembelih dalam akikah. Yusannu an yuzbaha. Disunatkan an yuzbaha agar disembelih. Anil ghulami bagi pihak anak lelaki, syatan. 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Wa anil jariyati, dan bagi pihak jariyah, syatun. Syatun wahid. Mana seekor kambing je. Syatun itu seekor kambing. Untuk lelaki 2, untuk wanita, untuk yang anak perempuan 1. Li hadis Ummu Karzin Al-Ka'biyah, li hadis Ummu Karzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Karz, qalat sami'tu Rasulullah, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, anil ghulami syatan mutakafiatan, daripada bagi pihak anak yang lelaki, for bagi pihak anak yang lelaki, syatan 2 ekor kambing, mukafiatan yang sama. Mana kalau besar-besar, janganlah seekor kecil seekor besar, seekor ada, kalau 2 tanduk ada tanduk, 2 sekian dia kena mukafiatan yang setara, setara. Wa anil jariyati, dan bagi pihak anak perempuan, syatun seekor kambing saja. Itu jumlahnya. Dan dan kita kata benda tersebut diriwayatkan, kisah tadi daripada Abu Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Nasa'i. Okey. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah ketiga. Tasmiyatul maulud wa halqi ra'sihi wa tahnikihi wal adhan fi udhunihi. Okey. Tapi ni dah keluar tajuk dah ni. Baca je. Okey. Masalah ketiga. Penamaan anak, penyembelihan kepala, pencukuran kepala, tahnik, pentahnikan dia, mana ni pembelahan dia punya langit dia, anak, wal azan fi udhunihi, dan azan pada telinga dia. Pertama, tasmiyatul maulud, penamaan anak yang dilahirkan. Yusannu tasmiyatul maulud fil yaumis sabi'i min wiladatihi. Pasal kait dengan tajuk yang akikah, benda lain yang disebut adalah penamaan, yusamma, okey. Disunatkan penamaan anak yang dilahir tadi pada hari ke-7 dari kelahiran dia. Di hadis Samurah, kerana hadis Samurah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, kullu mauludin rahinatun, semua kullu ghulamin rahinatun, semua anak tergantung atau terhutang, tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu yaum sabi'ihi, disembelih ia bagi pihaknya pada hari ke-7-nya. Hari ke-7 dilahirkan, wa yusamma, dan dia dinamakan pada hari ke-7 berkenaan, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukurlah kepala dia. 3 benda dibuat serentak pada hari berkenaan. Wa yusannu ayyukhtara lahu minal asma'i ma kana hasana, dan disunatkan untuk dipilih baginya daripada nama-nama apa yang baik. Tahu nama yang baik lah, nama yang elok lah. Kan nama pelik-pelik kan, bunyi tak tahu. Pilih nama pelik, bunyi Mak Saleh, lepas tu ustaz terjemahkan jadi betul. Aduh. Lepas tu panggil nyek je. Panjang nama. Nama tu dia panggil nama anak dia. Kan janganlah macam tu. Dia panggillah penuh-penuh, sebab jangan letak panjang-panjang. Tak panjang-panjang kan tak larat lidah, tergeliat lidah nak sebut. 3 depa nama dia punya ni. Ada tu, ada IC 2. Ada satu kan budak perempuan tu, kesian. Kata je lah, mak dia kata janganlah sebarkan. Tapi kisah tu betul. Mak dia letak nama, tak tahu siapa semua orang nak letak nama tu. A, B, ada panjang. Nama dia cukup panjang. Mula sekali mak dia minta janganlah viralkan lagi. Dia tinggal kat area Sirampai ke ibu kota kat KL. Kesian. Yalah, macam mana kan? Dah abah nak bagi nama, Onyang bagi nama, Pak Cik, Pak Su, Pak Lang, Pak Ngat, letak sumbat semua ambil dia. Dah sekali nama teman satu atau nak panggil. Dah sekali nyek. Kan dia kan macam orang kan. Zainuddin Din. Kau Melayu kita kan suka panggil pendek. Kan? Mansur kalau kat Kedah jadi Cot. Kan?
Pak Cot. Pak Cot apa Cot pula? Rupanya Mansur. Jadi Cot je. Apa lagi? Aisyah jadi Cah. Aisyah? Aisyah. Cah. Kau tak Cah. Astagfirullahaladzim. Tak, kita sebenarnya kita panggil nama tadi untuk doa. Ia adalah doa seruan kita. Kita panggil dia dengan nama yang baik. Memang kita kata qadar Allah Ta'ala mendahului segala-galanya. Doa kita terlepas kadar yang diberikan Allah Ta'ala. Kita nak kebaikan untuk sesuatu. Jadi kita panggil dengan nama yang terbaik. Dia nama terbaik lah kita panggil. Tapi janganlah terlampau sangat mengagungkan, tak boleh juga. Contoh macam seorang wanita, ada kalangan sahabat yang wanita, dia nama dia Barrah. Barrah maksud dia yang sangat membuat kebaikan, sangat baik. So Nabi tukar nama dia pada Zainab. Nabi tukar nama dia Zainab. Nama dia Barrah. So ada juga nama yang Nabi tak benarkan. Contoh macam nama macam tu, kita kata elakkanlah nama yang terlampau memuji. Kan? Elak, banyaklah ada nama-nama macam Muhammad tu, jadi memang nama terpujilah. Tapi dia kata nama-nama kita kata too much praising tu macam terlampau membuat kebaikan, mana boleh kan? Yang terpuji itu kita harap dia menjadi macam tu. Jadi dengan sebab asasnya nama tadi nama yang baik. Okey. Jadi faqad ghayyara Nabi, dia kata apa? Sungguhnya telah mengubah Nabi telah mengubah Nabi SAW al-asma al-qabihah, nama-nama yang buruk. Wa amara bidzalika, dan diperintahkan untuk perkara tersebut. Pakai datang dalam hadis dalam Fathul Bari, ada Ibnu Hajar Asqalani nukilkan antara macam disebut itulah nama yang buruk ke nama yang terlampau baik sangat ke, Nabi akan ubah. Ada nama yang buruk Nabi akan tukar. Habis ada juga macam-macam Mus'ab. Mus'ab tu maksudnya nama yang didetihkan, Nabi kekal kan. Mus'ab, Mut'ib. Didetihkan, dipenatkan. So'bun kan berat, susah. Mus'ab yang diberatkan, disusahkan, yang disukarkan. Ada juga Muhzin. Muhsin yang buat kebaikan, Muhzin yang menyedihkan. Kadang lagi nama tak tahu kenapa sebab, ambil kau. Nama pelik-pelik pada. Okey. Jadi yang terbaik di antara nama-nama tersebut adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa kita nama ni? Nama ni mudah, nama simple, tapi nama yang terbaik. Abdullah, Abdurrahman. Abdullah dengan Abdurrahman. Kenapa? Di hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW dalam sabda Rasulullah SAW, inna ahabba asma'ikum ilallah. Inna ahabba asma'ikum ilallah. Sungguhnya nama-nama kamu yang paling disukai di sisi nama-nama kamu yang paling disukai di sisi Allah Ta'ala, Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah wa Abdurrahman. Itu nama yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana itu nama yang terbaik kalau nak letakkan. Tapi lah kita nak special lah kan. Kalau ini Abdullah, Abdullah semua 3-4 orang toleh. Salah juga kan. Terjadi itu terjadi orang Melayu suka letak gelaran. Dolah kurap lah. Tak dolah pendek lah, dolah ketot lah. Dia kan ada ni. Lah ini, lah itu kan. Lah benda macam-macam benda lah. Ada lah kentut, ada lah sedih. Semua sekali dia akan ada gelaran orang Melayu kita. Dan memang saya perasan orang Arab cakap kita orang. Dia kata Yaman tu, dia kata apa? Dia kata jadi tajuk bila dia tengok kawan-kawan kita, dipanggil kawan-kawan lain kan. Nama Abdullah kan, mana nama Kashfullah, Abdullah kan, apa dia panggil je kan, bagi pula dia macam pula dia bagi pelik. Abdurrahman jadi Man. Nama Abdurrahman jadi Man je. Kalau Man bahasa Arab siapa? Man siapa? Kan. Jadi orang Arab dia perhatikan, dia kata benda ni agak ni sikit. Dia kata korang suka panggil pendek-pendek. Memanglah. Masa saya di Adli Deli. Kan? Deli kan. Jadi benda tu jadi panggilan-panggilan yang kita panggil singkatan. Sebab kenapa kalau boleh jangan bagi nama anak panjang sangat dan panggilan dengan pelik-pelik. Menyebabkan last sekali kita boleh nak panggil dengan nama betul. Kan orang kita suka singkatkan nama. Dan saya ingat dulu ada seorang manager bank dekat bank Tadamun Islamic Bank. Dia ni cucu kepada bekas mufti Johor, tapi nombor berapa tak tahu. Said bin Al-Haddad. Jadi kita orang biasa jumpa dia kes kalau duit sangkut. Family hantar duit tak sampai atau lambat diproses. So kita jumpa dia lah naik atas. Cepat dia pun suruh lah hantar, pasal dia lahir kat Malaysia. Dia besar kat Malaysia. Kemudian sampai umur dia berapa tahun baru dia balik ke Yaman. Dan besar lepas tu duduk kat Yaman. Dia jadi manager bank dekat Tadamun Bank, Islamic Bank. Waktu kami jumpa dia. Jadi waktu time duduk dengan dia saya sembang, kadang-kadang saya duduk dengan dia sembang. Dia kata dia teringat, dia kata dekat Malaysia biasa suka gelar-gelar.
Man lempeng lah dan sebagainya. Dia kena teringat. Dia pergi sekali ke Malaysia, balik Malaysia, dia ziarah kubur atuk dia. Lepas tu dia pergi kubur ziarah atuk, kubur atuk dia, ada lelaki datang belakang dia. Dia kata, kamu, dia sebut nama lah kawan ni. Dia kata, kau siapa? Dia kata, aku jenis sekian. Tak kenal. Man lempeng ke? Man lempeng. Dia kata orang Malaysia kita panggil suka gelar itu. Orang Arab ada juga. Al-A'raj, Al-Azraq kan, dia Al-Ashqar, dia gelar macam tu, tapi gelaran tadi kena kepada kabilah kan, yang timpang yang ni A'raj kan. A'raj timpang kan, atau tu macam Ashqar tu perang, rambut perang Ashqar, blond orang kata blond kan, Ashqar. Kalau dia kata dia ada gelar-gelaran tak, Al-Aswad dan sebagainya, tapi kita kadang-kadang banyak gelaran tadi taklah hina. Gini kita ada biawak lah, man biawak kan? Pasal apa dia peluk biawak? Okey, baik. Faham? Jadi maksud dia pada hari berkenaan namakan, berikan nama yang elok, yang tak panjang sangat, yang jangan kelakabut, dan jangan balik kepada pengertian yang salah. Sebenarnya kan ikutkan, kalau orang tu beri pengertian yang betul, yang elok, ikut bahasa dia, tak ada masalah. Contoh macam nama kuntum ke, kenanga ke, nama apa, kumbang, nama anak apa, rimau. Tak, orang Arab kekal pakai sampai sekarang. Raja-raja dia orang, Raja Fahad tu rimau bintang kan, biasa lah tu, tak ada masalah kan. Macam Usamah singa jantan, Laith singa jantan, Laith lam yasa singa jantan. So diorang ada nama-nama macam tu yang kita kata dia tak panggil. Ada Asad pun ada nama Asad kan, Asad, nama apa, Asad, memang nama singa betul lah, Asad singa lah, apa nama lagi. Memang dia ambil lah binatang-binatang yang garang, yang sekian sebagainya. Dia orang bagi nama anak-anak itu. Tapi timsah tak ada, buaya tak ada, apa nama, gajah, fil tak ada. Nama anak kau apa, fil tak ada. Dia pasal binatang yang inilah yang dianggap hebat. Tapi kita kata memang pernah pakai. Orang kita, jadi kalau orang Melayu kita nak pakai rimau kumbang, pakai rimau kumbang, tak ada masalah. Nama anak apa, rimau kumbang. Pelaya Tukul kan, sebagainya, masalah. Saya suka sangat Tukul, so anak kita nama Tukul. Allah lah. Tapi yang pentingnya nama tu yang bunyi pelik, jangan jadi ejekan. Itulah asas dia, tak ada benda lain. Faham? Dan tak ada pula nama kan, kena panggil cari dalam internet kan. Aisyah, Alisha, Apisha, apa benda tak. Tengok cerita drama swasta suka sangat, jadi nak panggil nama macam tu. Mira Idora lah, apalah. Tak kerja lain ke? Masa nanti nenek kau nama apa? Aku nama Siok apa Mira Idora. Juga sedap nama nenek kau kan, nak bagi nama elok sikit. Memanglah kita kata, tapi benda asas pertama penamaan tadi adalah untuk apa? Untuk agar dia dipanggil dan kita harap dia menjadi sebagaimana yang dinamakan dia. Itu harapan kita. Whenever kita letakkan Amin, maksudnya kita agak dia supaya menjadi jujur. Kan, dipanggil dengan Amin. Tapi min tak jadilah. Min. Kan, dia patutnya Amin, kan? Jadi kita panggil dengan gelaran tu sebut supaya dia menjadi seorang yang seperti yang diharapkan daripada nama berkenaan. Faham? Kedua, halqu ra'sil maulud, mencukur kepala budak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan itu. Wa yusannu halqu ra'si hi zakaran kana untha, tak kira lelaki atau perempuan, sama aja. Jangan kata ni perempuan tak kena cukur juga. Cukur. Bila? Yauma sabihi, pada hari ketujuhnya. Janganlah dah tua, dah umur apa? Dah remaja. Macam ni kau tak akikah tu. Macam ni aku cukur kepala kau. Budak perempuan tu nangis, butak kepala kan. Tak ada ajar Islam. Ba'da dzabhil akikah, selepas penyembelihan akikah. Sembelih akikah dan lepas tu cukur kepala dia. Wa yatasaddaqu bi zinati sya'rihi fiddatan, dan disedekahkan dengan seberat mana rambutnya tadi dengan perak. Pergi kedai emas kan, dia ada mikrogram punya tu. Rambut budak tadi yang dicukur, kita ni kan jangan bawa basah bayar banyak lah, bayar lepas hari kering kan, kalau kita tak gunakan air. Mari tapis, bawa tadi pergi ke kedai emas yang ada mikrogram tu, timbang. Ditimbangkan dan disedekahkan kadar banyak tersebut kepada orang miskin. Kenapa? Li hadis Ali radhiyallahu anhu qala, kerana hadis Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Husain bi syatin, telah mengakikah Rasulullah SAW anil Hasan, bagi pihak Hasan, bi syatin, dengan seekor kambing. Ini antara yang dalil bahawa timbul tajuk, kalau tak dapat dua, satu pun aci untuk lelaki. Wa qala, dan baginda bersabda, ya Fatimah tu, hey Fatimah,
wahai Fatimah, itu anak dia, ihlaqi ra'sahu, cukurlah kepala dia. Cukurlah kepala dia. Wa tasaddaqi bi zati sya'rihi fiddatan, dan sedekahkanlah dengan kadar berat rambutnya perak. Mana ni apa wang perak, nilai perak. Okey. Disedekah. Kalau rasa kaya dia tak lemas. Walaupun Nabi kata perak je, tak ada berat ke atas keluarga tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Malik dan Muwatta' Tirmizi dan juga Hakim Sebaihaqi, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan At-Tirmizi. Sahih Sunan Tirmizi, Syekh Albani hasankan hadis ini. Jadi kita kata benda ni adalah benda yang digalakkan untuk perkara tersebut dibuat. Kemudian tahnik. Tahnik ni, okey. Wa yusannu tahnikul mauludi bitamrin sawa'un akana zakaran aw unsa, dan digalakkan untuk tahnik. Sekarang ini kita terangkan apa tahnik. Anak yang dilahirkan tadi dengan tamar, sama ada tak kira dia ni anak lelaki atau anak perempuan. Baby lelaki, baby perempuan, dua-dua sekali kita buat. Wa tahniku, tahnik tu adalah huwa madghut tamri, mengunyah tamar, orang tu kunyah tamar, wadalki hanakil maulid bihi, dan di ini sapukan, kita kunyah tamar, kan? Kemudian kita ambil kunyahan kita tu, kita sapu pada langit-langit budak yang dilahirkan berkenaan dengannya, hatta yanzilu syai'an minhu ila jawfihi, supaya turun atau masuk sebahagian daripadanya ke dalam dada, ke dalam badan budak tersebut. Ini ada dari segi saintifik, diorang kata benda tu adalah benda yang penting untuk membantu budak tersebut melawan bakteria. Saya kata tenaga, boost up tenaga untuk tempoh tertentu, supaya dia tidak menjadi kurang akal lemah, dia kata. Wallahu alam. Ini daripada saintifik diorang try kaji. Jadi segi masalah kita buat sebab sunnah. Kita buat sebab sunnah. Bahkan dalam konteks ini ada juga orang yang banyak buat cari pada orang yang alim, orang yang baik, orang yang warak dan sebagainya, disuruh supaya dia kunyahkan. Jika tidak, bapak buat sendiri. Jika tidak, bapak buat sendiri, kunyah aja. Tak ada masalah, dan itu lebih baik, tak ada masalah. Cuma memang para sahabat Nabi dahulu sering membawa anak-anak mereka ke jumpa Rasulullah SAW agar baginda SAW mendoakan, doakan keberkatan dan juga buat tahnik ke atas anak mereka. Nabi SAW biasa dah ambil tamar, dia kunyah, letak kat langit dia. Ada orang kita ambil tu tamar tu, letak madu pula, boleh letak. Letak roti jeli pula letak. Itu melampau lah. Dia rasa manis je untuk budak tu rasa ni. Dan bahkan kita tamar tadi, kalau kan dia adalah sumber tenaga glukos yang tinggi sebenarnya. Ya, ada perbincangan berkaitan tajuk ni, kata budak-budak tu punya dia punya otak dia perlukan kepada boost up pasal di mana susu mak dia benda tu banyak antibody. Tapi untuk glukos segera tak ada. Dia kan pasal dalam susu ibu tu ada laktos. Gula susu yang dia bukannya macam glukos. Glukos ni segera dia akan terus pakai. Dia akan cepat. Dia akan kata, kalau dia kata laktos, makan masa dihadamkan. Faham tak? Tak faham. Sukrose dia gula dia banyak jenis. Gula macam gula buah-buahan dipanggil fruktos. Gula daripada susu dipanggil laktos. Kalau kita letak lidah kita kat susu kan rasa macam sikit manis. Itu ada gula dia, tapi tak banyak lah. Kemudian kalau dia kata gula kompleks. Gula yang tu gula yang dipanggil yang perlu dihadamkan. Kalau makan tu kena makan 2 jam baru settle dalam perut kita, macam hadam daging. Banyak sukros, gula kompleks. Dan yang gula ringkas, gula glukos. Glukos ni ke semua gula-gula yang ada bila masuk badan kita, kalau bukan glukos, dia akan ditukar je glukos untuk dipakai oleh badan kita. Kalau ada glukos masuk, terus akan dipakai. Dia tak akan dihadamkan lagi. Kenapa kita Ramadan kita digalakkan makan berbuka puasa dengan tamar, bukan air cendol, bukan air tebu. Pasal air tebu manis, tapi dia sukros, bukan glukos. Masuk badan kita, dia tak dihadamkan terus. Maka automatik ketika tu badan kita terima. Kan sepanjang hari kita tak makan, kita berpuasa. Jadi badan kita ketika tu amat perlukan gula. Tapi bukan gula tau. Dia perlukan kepada glukos. Sebab kita sekarang macam ni kan, melihat pakai tenaga. Ada energy. Kita burn up kita tu. Berfikir pakai tenaga. Mendengar pakai tenaga. Pegang, marah, kan nak bercakap pakai tenaga. Jadi kalau sekiranya ketika hari orang tu berlapar, tenaga yang banyak diambil ketika itu ada daripada lemak-lemak lama yang dilarutkan semula daripada di hati kan, ditukarkan daripada lemak tadi glikogen, glikogen tukar jadi glukos. So jadi dia ada proses dekat hati kita. Macam juga bila hati kita kan, kita makan gula jadi lemak. Macam mana hati kita ni kerja juga.
Mana kita makan gula lebih bergalih kat dalam darah kita, lama sangat dihantar ke hati, hati akan tukar jadi glikogen. Lepas tu lama juga tak pakai, tukar jadi lemak, dihantar ke seluruh badan. Ni cara proses hati kita tukar. Dia lemak jadi gula, gula jadi lemak. Dia punya kerja dia. Bahkan dekat situ dia akan tapis. Kalau ada racun dan sebagainya, dia akan tapis. So, jadi bila kita lihat kat situ, orang yang berpuasa contohnya, kenapa tamar yang dia makan? Sebab tamar tadi dia kandungan dia keseluruhan dia 90% adalah glukos. Dia bukan sukros. Dia ada fruktos yang akan terus jadi. Dia ada 60% lebih kurang dia kata sebagai glukos. Mana pure glukos. Masuk-masuk tu terus pakai. Dia gula ringkas, bukan gula kompleks. So, jadi dia masuk badan dia akan terus dipakai dan benda tu secara automatik menghentikan proses badan kita tukarkan lemak jadi glukos. So kita dah pakai, tak ada pula pakai barang lama tu tak, macam kita nak buat meja, pecah dinding kita buat meja. Faham tak? Macam ni kita ambil barang terpakai guna buat balik. Itu yang berlaku pada badan kita berlapar lama. Bila kita makan glukos tadi atau buat tamar, dia akan stopkan benda tadi. Kalau kita makan kuih cobadak, kuih ini, kuih itu sebagainya, benda tu 2 jam. 2 jam lagi baru habis sadam, baru diedarkan ke dalam badan kita. Minum air tebu, bukan macam time tu juga dipakai. 2 jam pula. So dia bukannya apa? Bukan glukos, dia sukros. So jadi apa jadi? Anda mula akan mengantuk. So badan anda tak boleh buat 3 benda. Pasal ketika mula tengah hancurkan lemak, hantar ke hati, tukar jadi glukos. Kemudian dia pakai benda tu untuk melihat, mendengar, bercakap. Datang makanan masuk, nak dihadamkan, kena pakai tenaga lagi. So banyak kerja. So tak boleh, dia shut off satu benda. Apa dia shut off? Melihat, mendengar, bercakap dan sebagainya. So anda tidurlah. Sebab makan berat-berat, anda akan ngantuk. Pasal badan anda tak boleh buat kerja banyak. Nak bercakap lagi pakai tenaga. Nak hadam makanan lagi pakai tenaga. Nak hancurkan sel lagi pakai tenaga. Jadi sekali dia kata tutup satu. Padam satu lampu. Jadi buat 2 kerja. Lepas daripada makanan tu elok, dah masuk dalam, dah ada glukos dah masuk, dah circle around, kita mula sedar pukul 10. Sedar macam segar kan? So segar sebab glukos dah ada. So dia dah buka balik lampu. Kita pun jalan balik. Faham? Sebab bila saya kata untuk baby tadi, tamar tu satu nak kita ambil sikit je. Dan tak banyak, cekik budak tu mati tu pasal. Sikit je. Yang kunyah-kunyah sikit je, sapukan pada langit-langit dia. Sapu langit dia. Bismillah, sapu langit dia. Okey. Jadi maksud dia letak macam tu. Dan kita tahu tu kenapa ada yang ahli sains mengatakan, yang doktor-doktor mengkaji, dia kata benda ni boost up kepada untuk mengelakkan bayi tadi cacat otak. Wallahu alam. Kan kita tahu sunnah Nabi ada kebaikan yang banyak. Mungkin bukan itu, mungkin yang lain, mungkin lagi besar dari itu. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita memang itu adalah benda yang sunnah. Buat tak semesti jumpa ustaz. Ustaz, saya nak tahnik anak saya tapi ustaz tak balik lagi. Ada masalah juga. Kan buat jelah kan. Benda tu untuk ni. Pas sunnah Nabi buat macam tu je. Kalau tak jumpa sikit, pergilah jumpa siap masjid yang rajin tu ni. Kata tak hygiene dah pula. Itu masalah, dia pilih orang yang betul. Kalau pilih orang yang sokok, masalah pula. Pak Imam kan, habislah. Budak tu yang nyanyi baru rokok masuk dan tekak anak kita. Kena fikir-fikir jugalah. Tengok kita pilih siapa. Tu kenapa pilih orang yang kita panggil bersih dan sebagainya. Kalau tak pun kita kata orang tersebut orang yang paling hafal Quran sebagainya, tapi baik akhlak. Tapi kan ada dalam ipar kita ke siapa baik akhlak, dia pakailah. Gunakanlah dia. Suruh kunyahkan sikit, sapu pada langit-langit. Dia tak restricted kepada orang alim saja. Kalau zaman kita orang alim pun menipu, curi pun ada juga. Ilmu banyak tapi menipu. Baik. Pasal pangkat sebagainya. Li hadis Abi Musa. Kenapa kita kata benda ni adalah digalakkan? Kerana hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Wulidali ghulamun. Wulidali ghulamun. Dilahirkan untukku seorang anak. Fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang dengannya kepada Nabi SAW. Fa ataitu bihin nabiyya SAW. Fasammahu Ibrahim. Maka dia namakan anak tersebut Ibrahim. Wa hannakahu bitamrin. Dan dia tahnikkan budak tersebut dengan apa? Tamar. Ini datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bukhari juga Muslim. Okey. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan juga datang juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yu'ta bis-sibyan wa yuhannikuhum. Dahulunya baginda SAW dibawa kepada baginda dengan kanak-kanak, anak-anak yang dilahirkan, dan lalu baginda apa? Mentahnik mereka. Dia datang anak daripada anak, jumpa Rasulullah SAW. Itu menjadi tradisi Nabi SAW tak halau dan sebagainya, maka boleh buat, bahkan digalakkan. Cuma
ada sebahagian para ulama macam Imam Nawawi rahimahullah, dia kata macam benda-benda bawa anak kepada orang alim dan sebagainya, yang ni dia kata untuk Nabi je. Dia agak restrict sangatlah. Agak ni bahkan tapi jumhur para ulama kata tak, siapa-siapa yang kita kata layak dan sebagainya bawa lah. Bawa jumpa mufti ke, jenuh juga kalau bawa jumpa mufti lah. Pergi kat pejabat mufti penuh pegang baby. Kenapa? Nak suruh Datuk Mufti tahnik anak saya. waktu pejabat ni boleh ke? Yalah, tapi waktu pejabat pun mufti bukannya apa? Ya, waktu pejabat bukan tak boleh buat kerja-kerja amal kan. Masalah tak kan hari Minggu lah. Kalau hari Minggu ni dah habis dah 7 hari tu kata. Jenuh juga. Tak kedai fatwa kata. Anyway, kita masuk dia. Masa dia dibawa kepada orang dia biasanya waktu bawa tadi waktu yang kosong lah. Waktu yang bukan waktu dia bekerja. Bukan waktu dia mengajar dan sebagainya. Macam Nabi SAW dibawa kepada baginda ke di rumah isteri dia. Aisyah radhiyallahu anha tengok sendiri benda tersebut. Okey. Keempat, al-adhanu fi udhunil maulud, azan pada telinga budak yang dilahirkan. Wa yusannul adhan fi udhunil maulud, dan digalakkan, disunatkan azan pada telinga budak yang dilahirkan. Hina wiladatihi, ketika kelahirannya. Wa qila yu'adzan fi udhunil yumna, dan dikatakan bahawa diazankan pada telinga yang kanan. Wa tuqamus shalah fi udhunil yusra, dan diiqamahkan solat pada telinga yang kiri. Supaya agar benda menjadi pertama benda didengar adalah azan. Dia benda-benda yang kita kata budak ni kena dibiasakan dengan benda yang dibiasakan satu benda, dah besar pun dia akan biasakan. Tu tajuk dia. Antara benda kita mulakan dia biasakan bukannya dengar bunyi teng tong kan. Bagi dengar lagu-lagu ABC dan sebagainya. Biasakan dia mendengar azan dahulu. Ni dengar azan tak tahu, tak mau. Dengar ABC, kan dibulat mata dia. Masa kita ajar bagi ABC lah. Okey. Okey, baik. Jadi dia kata kenapa? Di hadis Abi Rafi'. Kena hadis Abi Rafi'. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis nombor 1514, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani hasankan hadis ni ada. 1224 yes, dihasankan. Ya, mana? Betul kata benda dia ada khilaf dalam masalah pentasihan. Ada ulama kata hasan, ada ulama kata dhaif. Yang kata dhaif kata tak warid. Tapi yang kata hasan amallah. Dia kata hasan benda tu hadis tu dipercanggahkan, dan bila kata hasan maksudnya tak ada pembohong nak tahu. Ni kan ada maudhu' ni. Okey, faham macam tu je. Pasal kelemahan hadis tadi mungkin satu riwayat dan sebagainya, ada riwayat lain menyokong. Okey. Kenapa? Di hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, kena hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu adzana fi udhunil Hasan bin Ali." Aku melihat Rasulullah SAW mengazankan pada telinga Hasan bin Ali, iaitu Ali bin Abi Talib lah. Okay. Hina waladathu Fatimatu, ketika dilahirkan dia oleh Fatimah. Bis salati, dengan azan apa? Azan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Maksud dia buat dua macam azan lah, macam azan salat. Dia kalau iqamah kan satu-satu. Jadi satu-satu. Jadi ni azan salat tu dia dua. Jadi bila kita kata diceritakan daripada sahabat dan dihasankan hadis ni, maka kena buatlah. Dan bukannya perempuan iqamat, lelaki azan tak dua sekali. Maksud dia memang tadi yang iqamat tadi mungkin kita tak kuat untuk dikatakan itu, tapi yang azan tadi ada. Azan tadi ada hadis yang menyokong perbuatan tadi. Untuk kata iqamah tadi tu macam tak kuat sangat. Jadi azan je pada telinga kanan diazankan dan tersebut sebenarnya kalau ikut hadis Nabi ni tak disebut berkenaan dengan telinga kanan kiri. Kan? Tak ada telinga kanan, tak ada telinga kiri kan. Untuk azan pula kena pula orang Islam belaka dan tu kan. Anak kau lahir dah kau azan. Allahu akbar. Satu hospital dengan azan. Kata ada makcik solat lah, makcik kena kena bius, tiba-tiba dengar azan. Semayang azan lagi ke? Jenuh jugalah. Janganlah azan kau kuat sangat sampai satu hospital dengar. Okey, pecah gendang budak tu. Okey. Jadi ada itu yang dimaksudkan. Okey, apa ada soalan tentang tajuk ni? Ada soalan tak? Ya, itu kita baca ya, habiskan untuk apa? Untuk ni. Kita tahu hukum dah. Cuma kita tengah baca je untuk apa yang dalam matan Abi Syuja'. Fasal wal aqiqatu mustahabbatun. Dan dikata dan aqiqah itu adalah mustahabbah, digalakkan. Wahiyad dzabihatu, dan dia adalah penyembelihan, binatang sembelihan, penyembelihan anil maulud, bagi pihak anak yang dilahirkan. Yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya. Wahia, dan dia fil lughati, dari segi bahasa,
Wa syaqqu wal qat'u, belah atau kerat atau potong. Wahya, dan dia juga nama akikah tadi, ismu li sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud hina wiladatihi. Dia nama bagi rambut yang berada pada kepala anak yang dilahirkan ketika pada kelahirannya. Wa summiya bidzalika li'annahu yuhlaku wa yuqta'u. Dinamakan rambut tersebut sebagai akikah, maksudnya rambut yang akan dipotong, yang akan dikerat. Okey. Kerana dia akan dicukur dan dipotong. Wa summiyat adzabihatul madhkuratu biha an li'annaha yuqta'u madhbahahu mudbihaha wa yashaqqu anil hinal halqi. Okey. Dia kata wa sumiyatiz zabihatul madhkuratu, dan dinamakan sembelihan yang madhkurah, yang disebut biha dengannya, yang nama akikah. Kan sembelihan yang dipanggil akikah tu dinamakan akikah li'annaha, kerana ia binatang tu li'annaha yaqta'u zabaha yadhbahu mudbihuha. Okey. Kerana akan memotong penyembelihnya. Okey, penyembelih apa binatang akikah tadi, wa yushaqqu, dan juga dipotong, dikerat dia, hinal halq, ketika apa, pencukuran rambut. Tapi yang kita kata yang baiknya sembelih dulu baru cukur. Sembelih dulu baru cukur. Wa yustahabbu, dan digalakkan an yuhlaqa sya'ruhu aidan yaum asabihi, dan digalakkan juga untuk dicukur kepalanya juga pada hari yang ketujuhnya. Wa yatasaddaqu bi zinatihi zahaban aw fiddatan, dan disedekahkan bagi pihak apa rambut yang dipotong itu ikut kadar tu dengan beratnya emas atau perak. Zakaran kana al-maulud am untha, tak kira anak lelaki atau wanita. Wal aslu fi masyru'iyati ma dzukira wastihbabuhu, dan juga pengalakan. Jadi asal pada pensyariatan dia adalah apa yang disebut. Okay, apa yang disebut, dan apa wastihbabuhu, dan juga digalakkan dia. Tengok bawah ni. Dia kata apa? Ma rawahu Tirmidzi, apa yang dikatakan Tirmidzi, hadis nombor 1522 wa ghairuhu, dan yang lain, min hadis Samurah yang kita baca tadi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun. Anak itu tergadai ini maksud dia tergantung bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Yudbahu anhu yaumas sabi, disembelih bagi pihak dia pada hari yang ke-7. Wa yusamma, dan diberikan dia nama, wa yuhlaku, dan juga dicukur ra'suhu, kepala dia. Tiga benda yang akan dibuat pada baby atau bayi tersebut. Murtahanun bi aqiqatihi, maksudnya ai la yushfa'u fi walidihi yaumil qiyamati illam yu'aqqu anhu. Wa qila ghairu zalik, maksudnya tergadai tadi bahawa dia tidak memberi syafaat pada dua ibu bapanya pada hari kiamat jika dia tak diakikahkan bagi pihaknya. Ni qila, dikatakan wakila ghairuhu zalika, dan selainnya. Mungkin kerana ini yang timbul tajuk kata kalau tak akikah nanti tak dapat syafaat. Ya, syafaat sebenarnya banyak, bukan syafaat anak tu je. Okey. Pasal syafaat anak tadi, silap anak tu dapat syafaat bapa pun ada juga kan. Pasal kita kata pasal manusia yang tadi kita kata dia punya hubungan manusia satu dengan satu tadi berdasarkan kepada macam-macam. Ada orang melalui kawan, ada orang malaikat yang beri syafaat, ada orang nabi beri syafaat. Itu pulanglah. Kita benda tu bukan semestinya macam tu kan. Sama macam bila anak engkau tak akan boleh beri syafaat pada engkau, buat benda kan. Pasal kita kata terikat dengan arahan nabi kan. Kalau kita tak mampu buat, dia tak ada buatlah. Okey. Warawal hakimu, tamatkan hakim, hadis nombor 4/237 an aliin, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Husain. Lafaz hadis ni daripada Husain pula. Oh, dia hakim. Yang tadi Hasan Kita pasal yang hadis satu lagi daripada yang tadi kan lain sikit daripada Hasan Aqqa Rasulullah yang akikah Rasulullah anil Husain, daripada pihak Husain, bisyatin, dengan seekor kambing. Wa qala, dan bagi dia bersabda, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihlaki ra'sahu, cukurlah kepalanya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi, dan sedekahkanlah dengan timbangan atau berat rambutnya. Fawazzannahu, lalu kami pun apa? Dalam Ali bin Abi Thalib kata, kami pun timbang ia, fakana waznuhu dirhama, maka berat dia punya rambut tadi adalah seberat dirham. Satu keping wang perak. Saya tak ingat. Kalau emas saya tahu 4.25 gram. Emas, satu dinar 4.25 gram emas. Tu satu dinar. Perak kita jarang guna, jadi saya tak hafal. Saya tak ingat. Memang ada kadar ada juga. Tapi dia kalau ikut nilai satu dinar 20 perak. Dia nilai. Berat tak sama. Berat tidak sama. Okay, jadi dia kata jadi dia kata kami timbang ia, maka berat rambut dia adalah
1 dirham. Dalam satu riwayat yang kita baca tadi, dia kata, Nabi kata kepada dia, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Sedekah dengan rambut, apa nilai rambut dia tadi, perak. Sebut perak, Nabi sebut perak. Cuma dalam perkara ni, dalam mazhab Syafi'i dia kata tak kisah emas atau perak, yang pentingnya sedekah tu sampai. Okey. Kemudian wa yuzbahu anil ghulam syatan. Dan sembelih bagi pihak anak yang lelaki 2 ekor kambing. Wa anil jariyati, dan bagi anak perempuan syatun, seekor kambing macam kita sebut tadi. Wa yut'imu al-fuqara, dan diberi makan orang-orang fakir. Wal masakin, juga orang miskin. Itu daripada apa penyembelihan tersebut. Rawah Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, hadis nombor 3163. An Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, amarna Rasulullah sallam an na'uqa anil ghulami syatain, bagi pihak supaya kami menyembelih, membuat akikah bagi pihak anak yang lelaki 2 ekor kambing. Wa anil jariyati, bagi anak perempuan syatan, seekor kambing. Wa inda Abi Daud, dan Abi Daud dia kata, dan juga Tirmizi, Abi Daud hadis nombor 2834, dan Tirmizi hadis nombor 1513. Anil ghulami syatan mutakafiatan, bagi pihak anak yang lelaki tadi 2 ekor kambing yang mutakafiatan, mutasawiyatan, maksudnya sama umur, sama saiz, lebih kurang. Kan nak by mikrogram payahlah, mungkin ada seekor gemuk sikit, seekor kurus sikit, tapi maksud dia umur yang sama, saiz lebih kurang, itu maksud dia. Okey, dan itu saja yang diletakkan dalam tajuk ini daripada buku tersebut. Baik, habis dah tajuk kita dalam kitab As-Saydul wa Dzabaih, penyembelihan dan juga perburuan. Ya, alhamdulillah. Ada soalan? Ya, Kak. Macam mana? Memang kita sebut tadi dalam konteks tadi, kata tanda saya. Saya sebut tadi, saya kata disebut apa, bila Nabi sebut ghulam kan, apa maksud dia, murtahanun bi aqiqatihi. So ada para ulama menyatakan selagi mana dia tak sampai umur balik, maka digalakkan. Dah besar dewasa, dia buat sendiri pun tak apa. Tapi kalau dikata, kalau untuk kata bahawa benda tersebut sebagai benda yang mesti dibuatkan dan sebagainya, tidak, tak dapat, tak ada masalah. Bahkan tapi macam itulah, pasal ada satu riwayat datang, Aisyah radhiyallahu anha kata 7, 14, 21. Lepas tu tak payah pun tak apa. Tak payah pun tak apa, tak mengapa, tak menjadi masalah. So dia selama dia panggil ghulam. Kalau dah besar, dia panggil rijal. Kan? Dia tahu ghulam ni ada umur dia, tahap umur dia. Tak juga, sampai dia mula macam suara berubah, balik lah. Start dia berubah, tengok perempuan rasa suka-suka. Kan, SMS saya suka kenal awak kenal saya. Awak siapa? Start macam tu je. Itu dah balik lah tu. Kalau dia kata kecil-kecil, mana tahu kita kata nak kahwin, tak nak kahwin kan, budak-budak kecil kan. Dia ada fasa tau. Kecil-kecil mula tu nak kahwin, sunnah Nabi. Okey, kahwin. Lepas tu lepas besar sikit, kau suka sekian. Tak mau, tak nak kahwin. Lepas tu besar sikit, nak kahwin balik. dia ada fasa-fasa budak-budak kecil ni. Jadi kita ketika start ada rasa kepada wanita dan sebagainya, maksudnya kita tu dah start dah dia balik. Mula suara berubah, tanda-tanda lah. Bulu-bulu kawasan badan dia mula keluar kan, sebagainya, suara bertukar. Dan dia kata dan dia boleh keluar proses, dan mula boleh keluar air mani. Dan ketika itu dia telah balik. Biarpun umur dia baru 9 tahun. Normal bagi lelaki biasa 15, normal. Tapi zaman kita sekarang ni ada yang apa, balik paksa, tahu balik paksa. Maksud dia bagi tengok, dia tengok sangat benda-benda yang bukan sampai dia balik awal. Sampai ada sekolah-sekolah tentu saya dengar cerita tahun 2005 tu. Ada kakak saya cerita, cikgu sekolah kan, kata kat sekolah tempat dia mengajar ada jadi kes sekolah rendah. Budak-budak tu dari sekolah rendah. Kes-kes yang macam tu daripada sekolah rendah lagi. Sekolah rendah umur berapa tahun paling tinggi? 12 kan? Tak, benda tu budak tu buat awal lagi 9 tahun dah start. Dia pergi dekat cyber cafe, curi duit mak dengan abah, token cyber cafe, bagi ni password untuk lawan Lucha, dan kemudian budak tu orang mengadap benda tu kan, tiap hari sebagainya, sampai last sekali menyebabkan dia start. Bahkan yang kena adik perempuan dia sendiri. Adik perempuan dia sampai dah besar masih lagi duk ni lagi, jadi ketagih dan sebagainya. So benda tersebut nampak, kita kata merosakkan pasal benda tu panggil balik paksa. Kalau tanpa gangguan, tanpa kita ajar, sebab kenapa disuruh supaya jangan bagi tengok benda bukan. Kan hatta dalam Islam kan kita kata ada 3 tempat, 3 waktu yang dalam surah An-Nur. Allah nyatakan suruh supaya kita letakkan batasan. Mana anak liyasakumul ladzina lam yuqulu huluma minkum asala samarat. Jangan hendaklah meminta izin pada kamu untuk masuk bilik kamu ni orang yang tak cukup umur lagi. Tak cukup umur lagi 3 waktu. Min qabli salatil fajri.
Solat sebelum waktu subuh. Lepas tu selepas waktu zuhur, ketika kita tanggal baju kita untuk baring rehat, dan selepas solat isyak. 3 waktu ni aurat. Kenapa? Sebab jangan sampai dia nampak apa ni tak patut nampak. Tertonggeng punggung abah kan. Abah tidur kan, dia tu apa tu kan. Jadi jangan, tak senonoh. Jadi benda tu menyebabkan dia akan start query, dan in the end dia akan start mungkin sebelum waktunya. Jangan pakai baju budak umur 40 tahun, orang 40 tahun bagi budak 35 tahun. Masalah. Sebab knowledge dia tak boleh pakai. Ada orang kata macam, apa salah kita sampai knowledge? Kan kes yang ajar apa seks di sekolah kan. Bodoh gila kan. Benda tu pernah sampai pakai waktunya. Jangan pakai, jangan ajarlah. Tak ajar pun dia pandai. Kan, tak ajar pun pandai. Jadi dia sebenarnya ajaran pendidikan seks di sekolah tu dia matlamat utama dia supaya buatlah hubungan haram tapi jangan mengandung. Itu je matlamat asal dia. Yang orang kafir ni nak situ. Yang datang menteri-menteri bangang pun ikut juga. Macam, iyalah rasa bagus juga ni. Kan? Masuklah projek tu ada pula submit pula buku-buku. Ada sekian. Ini boleh ni. I masuk projek tu Projek apa? Projek sekian. Gatal. Panggil gatal. Tak boleh. Jadi benda tersebut sebenarnya kita kata tidak ada kaitan pun untuk diajar. Pasal satu masa nanti dia akan belajar sendiri. Tak payah ajar pun. Dia tahu. Benda tu naluri. Macam-macam kita kata budak kecil-kecil kan. Tak diajar makan. Benda nak makan. Kan budak tu ada cucu saudara saya seorang. Dia tengok orang makan kan. Makan. Lepas tu mak dia cah. Lepas tu dia cah. Padahal dia tengah nyusu. Kan, dia budak dia naluri. Tak payah dia ajar pun. Dia tahu. Nak makan kat mulut kan. Duduk dalam perut mak dia 9 bulan. Mana makan kat perut? Makan kat tali pusat. Dia keluar-keluar je tahu nak menyusu kat mulut. Masa dia datang mana? Benda tu adalah benda yang Allah Ta'ala jadikan sebagai naluri. Tunggu dan tahulah. Yang sibuk pergi nak ajar buat apa? Dah ada sekolah. Inna lillahi wa inna. Bukan yang tu seks tu lain, itu pembiakan. Bukan. Yang lain. Dia bukan, itu pembiakan lain. Pembiakan lain. Itu benda tu kena tahu juga. Tapi yang kita kata masalah yang satu lagi bukan itu. Itu berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan, tajuk yang cara hubungan dan sebagainya. Yang di sekolah. Di sekolah barat diajarkan supaya jangan sampai mengandung. Itu je. Matlamat asal jangan mengandung. Have a safe sex. Safe sex tu maksud dia jangan mengandung. Gila. Kan? Orang gila. Dan betul orang kita belajar dengan orang gila. Ajar anak kita benda gila. Allahu alam. Okey, baik. Kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Kitab as-sabqi wal rami. Kitab as-sabq wal rami. Kitab perlombaan dan juga pemanahan. Ni maksud dia kalau kita adakan pertandingan. Ada orang tanya soal pertandingan. Kita buat macam apa? Dalam Islam ni macam lumba kuda dan sebagainya. Boleh tak kita ada hadiah? Boleh tak ada main bola? Ada perlombaan? Ada tak? Boleh tak ada dekat situ sebarang pertaruhan dan sebagainya? So kita akan bincangkan itu, insya-Allah. Maksud dalam Islam ni benda ni hiburan ada. Kan you want to sport? Yes, sport. Tapi tengok Islam benarkan macam mana. Apa kadar dia? Mana ruang yang dibenarkan? Pasal ada orang hantar SMS pada saya. Dia tanya. Soalan dia berbunyi. Kes ni. Yang tu kita belajar. Minggu depan kita belajar ni. Kes dia bunyi, dia kata apa? Dia kata, salam Ustaz Lee, dia kata, nak tanya pasal perlawanan bola. Adakah itu majlis maksiat? Kerana pemain, pengadil dan tukang jaga line duk tak tutup aurat, pakai seluar pendek. Dan stadium pula bercampur lelaki perempuan. Acu komen sikit. Minggu depan kita bincang, insya-Allah. Berkenaan dengan masalah boleh ke tidak, adakah dikira sebagai majlis maksiat main bola ni. Pasal dia kata yang dia sekali main bola tak salah. Benda mengiringi macam majlis kahwin lah. Majlis walimatul arus, mana majlis perkahwinan kan. Memang tak salah. Tapi bila ada kan gitu joget lambak dan sebagainya, yang salah benda tambahan tadi. Itu kita bincang, insya-Allah nanti. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.